Apa? Kenapa? Kita start. Okay. Assalamualaikum. Dah boleh start ke? Dah. Atin Jihad kat kamera. Tak. Atin Jihad dengan saya. Okey. Boleh. Dah. Maksudnya muka Atin mana? Tunggu Atin masuk dah masuk Mana Atin ni? Mana Dah Jihad? start. Boleh cakap dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih kepada Cik Haniza kerana sudi luangkan masa bersama kami dalam sesi temu ramah ini. Jadi sebelum kita lanjutkan kepada mulanya ni, saya nak kenalkan kami daripada Wakil Pelajar Tahun 2 Kaunseling USIN ingin menemu bual Cik Haniza dalam tajuk yang kami pilih iaitu tentang insomnia disorder. Okey, untuk yang pertama ni saya nak tanyalah, boleh tak Cik Haniza sendiri ceritakan tentang latar belakang Cik, pengalaman bekerja dalam bidang psikologi ni. Cik boleh mulakan untuk permulaan je baru. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat malam semua. Terima kasih. Inilah nak temu bual kan. So insyaAllah saya cuba bantu apa yang boleh lah, insyaAllah. Okay, so untuk permulaan latar belakang kan, pengalaman kerja dan sebagainya. Okay, nama Nurhaniza binti Said. So saya pegawai psikologi kaunseling di Pejabat Kesihatan Daerah Gombak, Selangor. Okay, so berumur 28 tahun insyaAllah tahun ni, berasal daripada Selangor. Tahap pendidikan bermula daripada untuk bidang psikologi ni lah, ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian daripada Universiti Utara Malaysia, dan juga sekarang sedang melanjutkan pengajian dalam sarjana psikologi di Universiti Utara Malaysia lah. Kan tak nak lari daripada UUM, setia. Sambung di master pun dekat UUM jugalah. Okay, so alhamdulillah pengalaman dengan pengalaman kerja lah dalam bidang psikologi ni dah hampir 4 tahun. Alhamdulillah. Kan, so banyaklah benda sepanjang perjalanan career sebagai pegawai psikologi ni kan. Okay, so alhamdulillah buat masa sekarang ni kes untuk counselling yang menjalani sesi counselling ni memang banyak lah. Kan setiap hari tu boleh dikatakan mungkin disebabkan pengetahuan ataupun sikap terbuka masyarakat kita lah kan, untuk lebih ke depan untuk nak tahu dia orang punya masalah ni. So memang mendapat sambutan yang tinggi lah kan. So hari-hari memang ada kes. Cuma dari segi waiting list tu lah agak lama jugalah. So kalau ikutkan saya punya appointment tu dah sampai bulan 8, sekarang bulan 5 kan. Appointment tu dah sampai bulan 8. Tak tahu macam mana nak kejar tu nanti. Kan, so maksudnya memang orang dah mula bersikap terbuka lah kan, untuk nak menceritakan tentang isu masalah kesihatan mental ni sendiri. Okay, so itu sedikit kot tentang latar belakang saya. Dengar ke? Dengar. Okay. Dengar. Okey, untuk untuk seterusnya saya nak tanya Cik Haniza, apakah yang dimaksudkan dengan insomnia disorder? Insomnia, okey, baik kan. So bila kita cakap berkaitan dengan insomnia ni, selalunya kita memang akan relate dengan tidur lah kan, masalah tidur. Kan, tapi sebenarnya insomnia tu bukanlah simply kita boleh katakan seseorang tu ada insomnia. Contohlah kan, dia tak boleh tidur malam 2-3 hari kan. So dia claim kan, kadang-kadang patient ni dia suka datang, ikut pengalaman saya lah, patient ni dia suka self claim kan. Dia baca kat Google kan, lepas tu datang jumpa kita, dia cakap saya ada insomnia, saya tak boleh tidur 3 hari, saya tak boleh tidur kan. Tapi sebenarnya maksud insomnia tu sendiri, kalau daripada APA ataupun American Psychiatric Association,
dia menyatakan insomnia ni sebenarnya adalah termasuk dalam sleep wake disorder lah, macam yang Nazihah ada tanya saya hari tu kan. Cumanya saya tak familiar dengan term sleep wake tu sebab kita guna DSM file kita termasuk dalam dia dah tukar nama kan, jadinya daripada sleep wake disorder tu dia dah tukar kepada insomnia lah kan. So minta maaf lah hari tu saya confuse sikit kat situ kan. Okay, so maksud insomnia tu sendiri adalah apabila melibatkan permasalahan seseorang individu tu dari segi kualiti tidur dia, dari segi masa tidur dia dan juga dari segi jumlah masa kan. So kalau ikutkan orang dewasa jumlah tidur yang sepatutnya adalah 5 hingga 6 jam dalam masa satu hari itulah kan. Tapi seseorang yang kita claim dia ada insomnia ni dia tidur kurang daripada 4 jam sehari kan. So ada yang tidur sejam, ada yang tidur 2 jam, ada yang tidur setengah jam je, ada yang kerap terbangun pada waktu malam kan. So itu pun didefinisikan sebagai insomnia lah kan. So insomnia ni dia memang relate juga dengan ketidakupayaan seseorang individu tu untuk function lah kan. Bila dah tak cukup tidur ni of course dia akan ganggu kita punya productivity kita kan. So the next day tu dia rasa lesu, dia rasa penat, dia rasa tak ada tenaga macam tu kan. Dan dia boleh effect emotional distress lah kan, menyebabkan seseorang tu dapat stress ke, anxiety ke, kemurungan ke macam tu kan bila tidur tu tak cukup. So memang kajian ada menunjukkan kan simptom insomnia ni 10 hingga 15% seseorang yang ada insomnia dia akan affected dia punya kefungsian pada waktu siang kan. So menyebabkan dia rasa cepat penat lah, lesu dan sebagainya, tak function untuk nak buat kerja macam tu. Okay, so itu adalah maksud insomnia kan. So kita tak boleh self claim lah kan. Kalau kita tak boleh tidur tu kita kena pergi tanya doktor, dapatkan rawatan dan sebagainya lah kan, untuk confirmkan is that betul ke kita insomnia. Sebab mengikut pengalaman saya sendiri, patient yang memang kita diagnose dia ada insomnia ni, dia tak boleh tidur, dia ada masalah untuk tidur, kita kat klinik kita guna term sleep disturbance, masalah tidur. So dia ada, yang ada ikut pengalaman saya tu, dia ada pengalaman tak boleh tidur selama 20 tahun. Cuba bayangkan. Dia punya setiap malam akan terjaga, dia akan tidur, dia boleh tidur dalam pukul 3, pukul 4 macam tu dia akan terjaga. Kan tidur pukul 1, bangun pukul 3. Kan, so tak normal lah tu sebenarnya. So dia akan rasa resah gelisah tau. Kenapa tak boleh tidur? Kalau yang dah ada pasangan tu, dia tengok pasangan okey je tidur, orang lain boleh je tidur, kenapa dia tak boleh tidur? Kan dia start anxious, dia start restless. Dia dah develop pula anxiety lah kan, dia dah develop depression. Setiap kali nak tidur je, setiap kali malam je dia akan fikir malam ni boleh tidur tak? Malam ni agak-agaknya dapat tidur berapa jam je kan. So sebenarnya tak normal lah. Sepatutnya bila waktu siang tu kita dah bekerja, kita dah study, kita pergi kuliah dan sebagainya, memang kita tidur lah, ngantuk lah kan. Tapi ada juga individu yang dia mengalami kesukaran untuk tidur kan. So memang kena check lah kenapa sebenarnya. So selalunya individu-individu ni dia ada history apa tu yang saya cakap tadi, emotional distress lah kan, anxiety ke, kemurungan ke, ataupun kalau orang tu dia ada ambil dadah ke, substan kan, so boleh juga mengganggu dia punya kefungsian ataupun kualiti tidur dia akan terganggu lah. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan insomnia tu sendiri. Maaf, kalau dia nak tahu nak bezakan antara dia tu ada insomnia atau tidak, dia test guna borang, lihat kaus ini maksudnya macam mana? Sorry. Macam untuk memastikan yang seseorang itu mengidap insomnia, adakah dia membuat ujian melalui borang ataupun percakapan ke? Oh, okey. So selalunya kalau dekat klinik kesihatan, apa yang kita akan buat, kalau macam sebelum ni kita guna DAS kan, stress, anxiety, kemurungan tu kan, untuk kita tengok skill tu lah.
Tetapi dekat klinik kesihatan sekarang ni kita dah improvise dari segi kita punya assessment tu daripada DAS kepada WULI. WULI dan juga untuk saringan awal tu kita panggil WULI dan juga GAD2, Generalized Anxiety Skala 2. Okay, so daripada screening tu akan ada soalan yang berkaitan dengan tidur, kan? Adakah anda mengalami gangguan ataupun kesukaran untuk tidur kan? Jadinya sekiranya dia tanda ya, kita akan proceed dan juga skor yang positif lah, maksud saya skor positif tu sekiranya untuk soalan WULI tu, sebab soalan WULI tu dia ada 2 soalan je. So kalau soalan WULI tu dia jawab ya pada salah satu soalan dan juga GAD 2 tu dia jawab salah satu salah satu soalan pun, kita akan proceed dia kepada PHQ-9. So PHQ-9 tu adalah soal selidik ataupun assessment yang kita bagi untuk tengok tahap kemurungan seseorang individu. So dalam tu pun ada dinyatakan soalan-soalan berkaitan dengan kualiti tidur seseorang individu tu lah, sama ada terganggu ataupun tidak, kan. So kalau daripada GAD 2 seseorang tu akan jawab GAD 7 sekiranya salah satu soalan pada GAD 2 tu positif, kan dia tanda ya contoh kan. So kita kena proceed dia kepada GAD 7. So GAD 7 adalah assessment untuk kita tengok tahap anxiety. So daripada situ kita akan assess lah patient kan. So selalunya saya punya soalan favourite dalam sesi counselling, saya akan tanya, kalau contoh ada cerita banyak-banyak kan, saya akan tanya dia, cik ataupun puan ada tak masalah untuk tidur? Boleh tidur tak semalam? Kan? So daripada situ sebenarnya kita boleh dapat tahu dari segi pola tidur seseorang individu. Kita as a counsellor kita tak boleh diagnose kan pesakit tu ataupun klien tu dia ada anxiety ke, kemurungan ke, insomnia itself, kita tak boleh nak diagnose kan. Tapi kita ada guideline kita. Maksudnya kita pun belajar juga kan, macam you all ada belajar normal psikologi kan, so you all belajar dari segi definition insomnia itself, dia punya kriteria, dia punya simptom, macam mana kita nak menyatakan seseorang tu yes you confirm ada insomnia, contoh macam tu kan. So kita akan back tu dia punya simptom. So kita kalau macam di klinik kesihatan, sebab sebelum klien ataupun patient datang untuk sesi counselling, dia memang dah melalui doktor dulu. So doktor dah screening dulu, doktor dah investigate dari kat situ kan, dah explore dah, oh patient ni ada tak masalah untuk tidur kan. Selalunya term yang kita akan gunakan selain daripada sleep disturbance adalah sleep hygiene. Itu pun saya cakap dengan Jiha juga kan, kami guna sleep hygiene kan, sebab dalam borang rujukan kami pun dia ada bahagian sleep hygiene. Macam tu. So kalau menjawab soalan tadi, ada guna assessment apa-apa atau tidak untuk mengukur seseorang tu ada insomnia atau tidak, yes kita ada gunakan WULI dan juga GAD 2. Kemudian sekiranya positif kita akan back to PHQ-9 dan juga GAD 7. Macam tu lah. Terima kasih atas jawapan. Seterusnya. Maaf ya, seterusnya saya nak tanya, apakah simptom-simptom bagi penyakit sleep wake iaitu insomnia disorder? Okey, baik. So simptom untuk insomnia ni, kalau dalam DSM-5 kita akan tengok dari segi kesukaran seseorang individu tu untuk tidur at least dalam masa 3 bulan. Ataupun benda tu behavior tu ataupun tingkah laku tu berlaku selama 3 hari dalam 1 minggu. Contohlah orang tu ada masalah untuk tidur hari Isnin, hari Rabu, hari Sabtu, kan. So itu pun dah dikira seseorang tu mempunyai insomnia di tahap awal lah, kan. Tetapi dia kena meet juga dengan dari segi duration. Apa yang penting dalam bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental ni, kita tak boleh tengok simptom sahaja, tapi kita kena tengok duration juga, kan. So kalau lah seseorang individu tu dia kata dia tak boleh tidur, dah seminggu dah dia tak boleh tidur, kan. Tapi kita tengok benda tu baru berlarutan selama 2 minggu. So benda tu tak consider insomnia lah, sebabnya dalam DSM dia cakap
mesti kena 3 bulan dan ke atas. Kan contohnya macam saya cakap tadi, patient tadi dah 20 tahun dah dia tak boleh tidur, ada masalah untuk tidur. Bila kita cakap tak boleh tidur ni bukan bermaksud dia tak boleh tidur langsung tau. Dia boleh tidur tapi mungkin ambil masa yang agak lama. Contoh pukul 2 baru boleh tidur. Lepas tu pukul 4 dah terjaga. Kan dia nak tidur balik susah. Once dah terjaga pada waktu malam tu dia susah untuk tidur balik. Macam tu kan. So dari segi kuantiti tidur tu sendiri dan juga masa tu lah kan. Itu yang pertama yang kita kena tengok. Dalam masa 3 bulan dan berlaku at least 3 hari dalam 1 minggu. Okay, so dalam masa yang sama, simptom apa yang lagi yang kita boleh tengok adalah kita tengok dia punya pattern tidur dia kan. Contohnya dia ada kesukaran untuk tidur kan. Maksudnya mungkin dia rasa tak selesa dengan tempat tidur dia ke kan, ataupun dia ada masalah untuk macam saya cakap tadi lah, kerap terjaga pada waktu malam, dan juga dia mungkin ada masalah untuk nak tidur semula selepas bangun daripada waktu tidur, selepas terbangun daripada tidur kan, ataupun dia ada habit yang dia akan memang terbangun pada waktu yang sama. Contohnya dia tidur dah pukul berapa pun dia akan bangun pukul 4 pagi, akan terbangun pukul 4 pagi juga macam tu. So untuk isu insomnia ni, simptom yang kita boleh tengok juga somehow benda ni affected daripada social seseorang individu tu, ataupun dari segi pekerjaan dia ke, tingkah laku dia ke kan. Sebab contoh ada orang yang dia bekerja shift kan, so dia nak betulkan dia punya pola tidur tu susah. Minggu ni kerja siang, minggu depan kerja malam pula kan. Jadinya kita kena ambil kira jugalah dari segi duration tadi. Tak kisahlah dia kerja shift berapa shift sekalipun, kita kena back tu dia punya duration juga. Lepas tu boleh jadi juga insomnia ni berlaku disebabkan kesan daripada substan lah kan, sama ada dadah ataupun pengambilan ubat. Contoh ada orang yang mempunyai masalah kesihatan diabetes kan, orang yang ada kencing manis ni, diorang ada kecenderungan untuk pergi toilet yang sangat kerap pada waktu malam kan. Bila diorang makan ubat, diorang nak pergi toilet, so benda tu akan menyebabkan diorang kena bangun kerap pada waktu malam and then susah nak tidur balik kan. Ataupun diorang rasa sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, alamak sekejap lagi nak pergi toilet lah, alamak terasa nak kencing lah macam tu kan. So dia akan affected dia punya sleep pattern juga. So itu salah satu contoh penyakit lah kan. Tapi kalau macam dadah tu dia memang akan mengganggu kefungsian otak seseorang individu lah kan. Sebabnya substan ni bila kita ambil dia akan menyebabkan kita punya struktur otak kita berubah kan. So dia akan menyebabkan kita jadi hilang pertimbangan diri kan, kita a bit sensitif, kita punya tidur tu, ada orang kalau dia ambil dadah tak tidur langsung kan, ada orang yang ambil dadah untuk bekerja kan. Tapi walaupun dia ambil dadah tu untuk waktu bekerja sahaja, sebenarnya dah affected juga dia punya daily routine dia macam tu. So itu antara simptom yang kerap lah yang dinyatakan pun dalam DSM-5, dan itu juga yang kita apply di lapangan lah dalam masa sesi counselling tu, untuk kita investigate ataupun kita explore dari segi difficulty initiate sleep. Macam saya cakap tadi, susah untuk maintain dia punya sleep pattern dia, kerap terjaga pada waktu malam, susah nak tidur balik selepas terjaga daripada waktu tidur. Efek daripada sosial dia, pekerjaan dia, seseorang individu tu, kesan juga daripada substan ataupun pengambilan ubat ataupun penyakit lain lah. So itu yang saya boleh simpulkan lah dalam simptom insomnia tu. Okay, terima kasih atas perkongsian tu Cik Asniza. Okay, untuk seterusnya saya nak tanya, adakah penyakit insomnia ni kita boleh dirawat dan bagaimana cara untuk rawat? Okay, baik, good question. Macam mana boleh ke nak rawat dia kan? Okay, baik. So untuk insomnia selalunya lah kan, memang doktor akan refer kita dekat kaunselor ni, suka refer. Bila patient tak boleh tidur je, okay, kita refer lah kaunselor kan, tengok kaunselor boleh buat apa kan. Favorite lah tu. Okay, so sebenarnya untuk insomnia ni boleh dirawat, tetapi untuk proses rawatan ni memang ambil masa yang sangat lama dan memerlukan kesabaran kita jugalah as a counsellor kan, as a counsellor, sebab boleh jadi apa yang kita minta patient ataupun klien buat tu dia apply, tapi
dia boleh relapse balik. Relapse ni bermaksud dia boleh terjadi balik simptom tu. Boleh balik. Mungkin dia dah okey sebulan 2 kan, tiba-tiba dia datang balik kat kita, saya tak boleh start, tak boleh tidur balik lah. Kan. So kita pun pening kepala juga tu, macam mana nak tolong dia kan. Okey, tapi sama ada boleh rawat atau tidak, yes of course boleh dirawat. Macam mana nak rawat dia? Yang pertama, dari segi rawatannya kita akan buat sleep hygiene lah. Ini yang saya sebut dekat siapa namanya, Jihar itu. Okay, sleep hygiene ni adalah cara untuk kita bantu pesakit ataupun klien untuk untuk bantu patient maintain dia punya bedtime dia, ataupun bedtime dan juga wake time dia lah. Kan kita menjadualkan dia, kan pukul berapa yang sepatutnya dia tidur, pukul berapa yang sepatutnya dia bangun, and then kita bantu dia, convince dia. Kadang-kadang pesakit yang datang kat kita kan disebabkan contoh macam dia sebenarnya bekerja shift dan sebagainya kan, so dia ada ambil caffeine kan, tapi bila dia start tak boleh tidur tu, dia cakap dengan kita dia dah tak minum dah caffeine, tak ambil dah kopi ke apa ke kan, tapi sebenarnya kesan jangka panjang caffeine yang kita ambil sebelum ni pun boleh affected kita punya kualiti tidur kita pada hari ini, macam tu. So sleep hygiene, yang pertama sleep hygiene lah, nak bantu dia, kita bantu nak jadualkan semula dia punya waktu bangun, waktu tidur, and then kita jadualkan dia untuk avoid any caffeine. Caffeine tak semestinya kopi, tak semestinya Nescafe 3-in-1, kan boleh jadi teh. Ada orang sangat highly sensitif dengan teh lah, walaupun kita rasa macam teh ada caffeine ke? Sebenarnya ada. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan kita punya jantung kita laju, kan. Ada tak yang minum teh rasa macam jantung macam nak terkeluar ke, kan. So sebenarnya dalam teh pun ada juga caffeine, kan. So kalau boleh avoid lah, itu yang kita minta untuk pesakit buat. Yang kedua, apa yang kita boleh buat, kita bantu pesakit untuk kita check dia punya surrounding waktu dia tidur, kan. Bilik gelap ke, kena pastikan dia punya bantal yang selesa, katil yang selesa, kan. Sebab kadang-kadang ada orang perubahan tempat tidur tu sendiri pun mempengaruhi dia, kan. Contoh dia dah terbiasa tidur kat kampung dia, tiba datang sini, kan. Mungkin sebab bekerja ataupun belajar, so dia punya environment tidur tu, bilik dia tu lain, jadinya dia ambil masa untuk dia nak develop ataupun nak adjust diri dia, kan. So dari segi pencahayaan ke, bunyi-bunyi ke, ada orang very highly sensitive dengan bunyi. Bunyi kucing dekat luar pun dia boleh terjaga, kan. So kita nak kena make sure dia punya suasana bilik dia nyaman lah untuk dia. Okay, so itu yang dari segi kita as a counsellor kita boleh buat lah, ataupun kita boleh buat CBT dengan dia. CBT ni apa? Cognitive Behavioral Therapy, yang mana kita bantu dia untuk kita build up dia punya behavior dia, dan juga dia punya pemikiran dia, menyatakan tak ada apa-apa yang menyebabkan dia rasa takut untuk tidur. Sebab kadang-kadang ada pesakit dia datang kat kita, dia tak nak tidur sebab dia takut mati, kan. Saya tak nak tidur, nanti mati, kan. Kalau saya tak bangun esok macam mana? Anak-anak saya macam mana? Sudah kan. Dan satu hal pula kita nak mikir tu, kan. Jadinya kadang-kadang benda tu selalunya untuk orang yang ada insomnia ni, dia mesti ada kaitan dengan isu kesihatan mental yang lain lah. Macam saya cakap tadi, depression ke, anxiety ke, kan. So bila orang yang ada depression ataupun anxiety ni, dia memang commonly selalunya akan ada masalah untuk tidur. So bila nak tidur ni boleh jadi dia ada palpitation ke, berdebar-debar, dia rasa resah gelisah, dia keep fikir benda buruk akan jadi. Kalau pejam mata nampak hantu, kalau pejam mata nampak macam ada orang nak tikam dia, kan. So jadi masalah untuk dia tidur. So kita bantu dia dengan cognitive behavioral therapy ni untuk kita nak kenal pasti dia punya distortion ataupun kecelaruan kepercayaan dia, kan. Betul ke bila dia pejam mata tu ada orang nak bunuh dia? Betul ke? Kan. Jadinya kita nak bantu dia untuk membuat mengubah
pola pemikiran dia supaya dia boleh kurangkan stres. Kan? Maksudnya kita boleh buat juga breathing exercise ke sebelum tidur, ataupun kita minta pesakit untuk pasang essential oil ke, ataupun relaxing music ke, kan, untuk dia dapat ketenangan. Itu pun salah satu intervention dalam cognitive behavioral therapy lah, which is anxiety pula. Deep breathing ataupun buat grounded technique. Macam tu. Lepas tu itu di pihak kita lah as a counsellor apa yang kita boleh buat. Tapi kalau dekat klinik kesihatan apa yang doktor akan buat sekiranya kita dah bagi terapi tapi masih tidak menunjukkan tidak menunjukkan perkembangan yang baik lah. Maksudnya dia still juga macam tu kan, ataupun dia ada improvement sikit, so patient tak puas hati, saya nak lebih cepat boleh tidur kan. So doktor akan prescribe medication lah, doktor akan bagi ubat dekat dia. So usually dekat klinik kesihatan ni ubat yang famous untuk ubat tidur ni kita panggil alprazolam. Dia ada beberapa jenis lah, tapi yang dekat klinik kesihatan yang selalunya doktor bagi kepada pesakit is alprazolam. So alprazolam ni dia akan membantu pesakit untuk boleh tidur dengan lebih cepat lah. Kan dia akan menyebabkan tetapi untuk ubat ni kan dia ada kesan sampingan lah. Kan ada orang dia akan mengalami ngantuk yang berlebihan pula kan. So selalunya ubat ni doktor akan kata cara pemakanannya adalah PRN lah. Maksudnya kita makan bila perlu. Contoh dah pukul 3 pagi tak boleh tidur kan, makanlah. Kan kalau pukul 12 boleh tidur, tak payahlah makan. Macam tu. So ubat tu tidaklah bersifat, doktor takkan bagi banyak. Selalunya doktor akan bagi macam 3 biji ke 5 biji ke macam tu kan, supaya patient tak addicted ataupun depend on medication sahaja. Dia kena cuba juga untuk tidur. Macam tu lah. So ada sleep hygiene tadi untuk rawatan, sleep hygiene, cognitive behavioral therapy and also medication lah, alprazolam yang kita akan bagi. So itu yang common lah kita akan buat. Okey. Untuk kanak-kanak ada tak ada risiko untuk didapatkan penyakit ni? Lepas tu kalau dia terlibat dalam insomnia ni, dia mempengaruhi tak perkembangan untuk seorang kanak-kanak? Okay, baik. Good question. Budak-budak boleh kena tak insomnia ni kan? Kadang diorang pun tak tahu diorang ada insomnia kan? Tiba pergi klinik doktor kata ada insomnia. Okay, baik. So sebenarnya kanak-kanak pun boleh dapat kan, sebab bila kita kata insomnia ni adalah salah satu isu kesihatan mental, isu kesihatan mental ni boleh affected pada kanak-kanak seawal usia 3 tahun. Kan? So umur 3 tahun tu sebenarnya kita dah boleh diagnose dia ada isu kesihatan mental ni. Kan? Jadinya tak terlepas lah kanak-kanak ni dia ada insomnia. Okay, so adakah ianya akan mempengaruhi perkembangan dia? Of course dia akan mengganggu pertumbesaran dia. Kan? Dia nak growth tu tak berapa cantik lah perkembangan dia. Sebab apa? Kita as a manusia biasa kita kena dapatkan rehat yang secukupnya. Macam saya cakap tadi, untuk orang dewasa 5 ke 6 jam is quite okay. Kalau dapat 7 jam is much better. 8 jam lagi cantik lah kan. Tapi kejap Ya. Iklan pula. Okay. So apa nama tadi? Dah terganggu pula. Okay. So untuk orang dewasa cantik lah kalau 5 ke 6 jam. Okay, so kalau kanak-kanak, can you imagine kalau dia hanya tidur 1 atau 2 jam sahaja, dia akan membantutkan pertumbesaran otak dia kan, sebab kanak-kanak perlukan tidur lebih lama sikit lah berbanding orang dewasa kan. Sebab semakin berusia seseorang individu, sebenarnya kualiti tidur kita makin berkurang. So no wonder lah kalau atuk nenek kita ke or even mak ayah kita ke kan, kerap terjaga waktu malam ke kan, ataupun diorang nak tidur tu mungkin siang tidur lama sikit berbanding malam kan. So orang tua dia punya perubahan sleep pattern dia tu ada perubahan. Sama juga kanak-kanak pun macam tu juga. So dia akan affected. Selalunya kanak-kanak dia takkan simply ada masalah untuk tidur ni. Kalau macam orang dewasa mungkin tak boleh tidur sebab macam tadilah kan, mungkin bekerja, shift, lepas tu mungkin student yang study stay up ke, ataupun orang dewasa yang ambil substance, ataupun orang dewasa yang ambil ubat kan. So tapi kanak-kanak ni apa yang terjadi kepada mereka yang boleh kita relatekan kepada insomnia ni adalah disebabkan childhood trauma.
Kan boleh jadi kanak-kanak ni ada trauma pada waktu kanak-kanak dia. Kan mungkin ada pergaduhan di rumah ke kan, ataupun dia kena abusive dengan parent dia ke. So dia boleh menyebabkan individu rasa takut nak tidur. Kanak-kanak dia rasa takut nak tidur. Bila waktu malam je dia fikirkan something bad will be happen. Kan. Contoh macam pesakit yang saya pernah attend sebelum ni, dia adalah mangsa sexual abuse oleh ayah tiri dia. So apa yang terjadi, peristiwa tu berlaku pada waktu malam. Seingat dia cakap memang dia dah kunci pintu, tutup pintu apa semua, tetapi dia pun tak tahu macam mana ayah tiri dia boleh masuk bilik, and dia sebenarnya dia tidur dalam bilik tu dengan kakak dia. Kan? So tetapi walaupun tidur dengan kakak dia, benda tu tetap terjadi pada dia. Kakak dia tak kena, pakcik, ayah tiri dia buat dekat dia. So dia ada satu stigma bahawasanya perkara yang buruk selalunya akan terjadi pada waktu malam. Perkara yang buruk mesti akan jadi dekat rumah dia, mesti akan jadi dekat bilik dia tu. Jadinya dia sangat skeptikal untuk tidur di bilik itu. Kan, menyebabkan daripada dia sebelum ni zaman kanak-kanak dia yang menyeronokkan, sekelip mata berubah disebabkan peristiwa tu, peristiwa yang trauma lah untuk dia kan. So pada akhirnya dia dapatlah insomnia tu. Kan dia develop rasa takut, setiap kali nak tidur je rasa anxious, setiap kali nak tidur je check pintu dah kunci ke belum. Dia akan pastikan dia tidur tu dalam keadaan yang bertudung, pakai tudung, pakai baju dengan panjang, pakai stocking, pakai seluar kan. Dia jadi sangat berhati-hati lah. So benda tu pun akan menyebabkan dia tak boleh tidur kan. So adakah kanak-kanak boleh dapat insomnia ni? Yes, of course boleh juga disebabkan faktor trauma tadilah kan, ataupun kalau ibu yang mengandung mengalami masalah untuk tidur pada waktu malam, masa dia tengah pregnant tu, contohlah masa tu dah pregnant 7 ke 8 bulan kan, ibu mungkin mengalami stres ataupun anxiety sebab ni kan, untuk isu kesihatan mental ni dia boleh inherited ataupun dia boleh berlaku secara genetik tu, walaupun melalui ni masa ibu tu tengah pregnant. Maksudnya kalau ibu tu stres, anak pun boleh stres juga. Kan? So sama juga. So kalau si ibu pada waktu tengah mengandung tu dia ada masalah untuk tidur, so anak pun chances bila dia membesar tu dia mengalami masalah untuk tidur. That's why soalan yang kita akan tanya masa dalam sesi counselling is, ada tak dalam ahli keluarga yang mempunyai masalah kesihatan mental? Mesti akan tanya supaya kita nampak susu gaduh dia tu adakah ada ataupun tidak. Kan tak semestinya kena ada. Tapi kalau ada tu high risk lah untuk seseorang tu dapat juga isu kesihatan mental. So, itu saja untuk soalan tu. Panjang pula explanation Okay, seterusnya apa pandangan dari segi pandangan Islam tentang cara untuk merawat penyakit disorder, insomnia disorder. Okay, baik. So daripada perspektif Islam lah. Okay, baik. So kalau apa yang kita akan buat adalah bila seseorang individu tu tak boleh tidur, kan, kalau dalam cognitive behavioral therapy tadi tu kita ada deep breathing, kita ada grounded technique kan. So kalau dalam spiritual apa yang kita boleh buat, instead of kita buat relaxing music, kita boleh advise patient ataupun klien untuk dengar alunan zikir ke, Al-Quran ke kan. So kita boleh advise dia sebab bila seseorang tu tak boleh tidur, bermaksud dia ada gangguan dari segi pemikiran dia. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, dia boleh daripada anxiety ke kemurungan kan, jadinya dia keep rasa risau, dia keep fikir esok apa yang akan jadi, malam ni akan ada something buruk yang akan jadi ke kan. Jadinya it could be anything yang boleh membantu menurunkan tahap stres seseorang individu kan. So kalau dari segi spiritualnya apa yang kita boleh buat is macam saya cakap tadi, relaxing, instead of relaxing music kita boleh advise pesakit untuk pasang zikir ke, ayat suci Al-Quran ke kan. Itu termasuk dalam term music ataupun bunyi-bunyian lah kan. Ataupun kita boleh
bantu dia juga, kita advise dia untuk pasang any bunyi-bunyi yang natural. Maksudnya bunyi air hujan ke, air yang mengalir, air sungai, kan, supaya dia boleh meningkatkan perasaan tenang tu. Kan. So apa yang selain daripada itu, apa yang kita boleh buat, kita buat journaling. Journaling kesyukuran, kan. So dalam journaling kesyukuran tu, kita bantu pesakit untuk noted ataupun kita minta dia untuk tulis apa yang dia, sebelum dia tidur tu, apa yang dia rasa dia bersyukur untuk hari ni. Kan, hari ni saya bersyukur saya dapat pergi bekerja, hari ni saya bersyukur kerana saya dapat makan, contoh macam tu kan. So dekat situ dia, sebelum dia tidur, dia dah stimulate benda-benda yang positif tentang diri dia pada hari itu. Kan, so sedikit sebanyak boleh membantu dia menurunkan tahap stres dia sebelum tidur lah. Kan, itu yang kedua, journaling. Journaling ni pun sebenarnya termasuk dalam CBT, kan, tapi kita boleh improvise lah dia, kan, kita nak tengok dia dari satu sudut yang mana, kan. So yang ketiga, apa yang kita boleh buat sekiranya pesakit tu terjaga pada waktu malam, contohlah pukul 3, pukul 4 macam tu kan. So apa yang kita advise is kita cakap dengan dia, saya selalu pesan dekat pesakit, bila dah terjaga pada waktu malam tak boleh tidur, please jangan paksa diri untuk tidur. Sebab once you paksa diri untuk tidur, you akan rasa stres. Sebab rasa macam, kenapa tak boleh tidur? Ya husband boleh tidur elok je kan, siap berdengkur lagi kan, kenapa lah aku tak boleh tidur, kan. Jadi jangan paksa diri untuk tidur. Please lah bangun daripada katil kita. Buatlah any activity yang kita rasa selesa, nak pergi minum air ke, nak makan ke, nak solat ke kan, nak buat solat tahajud ke, nak nak berzikir ke, kan. Please jangan meneruskan keinginan untuk tidur tu, sebab dia akan buat kita rasa stres. Tapi boleh jadi lepas daripada kita dah berzikir ke, solat ke apa ke kan, kita akan rasa mengantuk balik. Sebab apa? Dia dah timbulkan efek tenang tu. Kan, so kita akan rasa lebih selesa lah, kan. So tak salah pun sebenarnya bila dah terjaga, contohlah terjaga pukul 4 tu kan, lepas tu dia makan ke apa ke, minum air ke, pukul 5 macam tu dia rasa mengantuk, nak nap sekejap sampai subuh, pun okey juga sebenarnya, kan. So apa-apa sahaja aktiviti yang boleh dibuat untuk mengurangkan tekanan dia, kan. So kalau macam lebih kita advise dia sebenarnya untuk macam saya cakap tadi, social tu, kalau boleh dia kena always buat aktiviti yang ada ramai-ramai orang ni, kan, aktiviti sosial lah, kan. Maksudnya dia pergi kuliah ke, kan, dia pergi jumpa orang, pergi masjid ke, surau ke, apa ke kan, mengaji sama-sama dengan kawan-kawan ke, at least dia berkawan. Sebab kita manusia biasa, kita tak boleh duduk seorang-seorang. Sebab kita duduk seorang-seorang, lagi macam-macam benda kita fikir. Dan waktu kita tidur tu adalah waktu yang paling tenang sebenarnya. So pada waktu tu lah macam kita macam flashback balik kan, semua benda yang jadi daripada pagi kita bangun sampailah nak tidur balik, kita macam flashback balik kan, macam bila nak tidurnya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang seseorang tu mengalami sleep paralysis. Pernah dengar tak sleep paralysis? Okay, so sleep paralysis ni dia adalah kelumpuhan semasa tidur. Okay, so macam mana boleh jadi kelumpuhan ni? Sebab kelumpuhan boleh terjadi pada seseorang individu pada waktu tidur. Dia bukan lumpuh betul-betul tau sebenarnya. Pernah dengar tak term macam apa, kalau macam mistik ni kena tindih, kan. So yang kena tindih tu kalau dalam kalau dalam psikologi kita punya term adalah sleep paralysis. Bermaksud kita tak boleh gerak tau, kita tak rasa, kita tak boleh nak bergerak pun. Kita nampak tapi tak boleh nak bergerak apa-apa, kita panggil suara pun orang tak dengar suara kita, macam tu kan. Sebab apa? Kita tidur tu dalam keadaan minda kita ni tak bersedia untuk tidur. Dalam keadaan minda kita ni masih lagi fikir yang kita duduk geram dengan orang tadi kan, tak habis lagi. Sebab bawa masuk dalam tidur, tiba-tiba tertidur. So dalam keadaan tu otak kita tak memberi respon untuk tidur, tapi badan kita dah keras dah, macam dah tidur dah. That's why bila you nak bergerak tu tak boleh. Macam tu. Itu kita panggil sleep paralysis. So that's why kita advise untuk benda tu, sleep paralysis tu termasuk dalam sleep related behavior ataupun parasomnia, kan. So that's why kita minta untuk kita selalu bersosial, ada kawan, kan, mengeratkan silaturahim supaya kita tidak
memendam sesuatu perkara dengan lebih dalam. Bukan maksud saya tu kita kena cerita semua masalah kita, tidak. Tapi bila kita dalam keadaan yang ramai-ramai tu kan, walaupun kita ada masalah, kita tak rasa kita seorang-seorang. Kita tak lebih berfikir masalah kita tu dengan lebih dalam dan menyebabkan bagi efek negatif kat kita. Jadi overthinking pula. Kan overthinking lagi dah tak boleh tidur. Jadi nak tidur ni kena tenang-tenang dulu. Kan, so buatlah apa-apa yang boleh memberi ketenangan lah pada kita kan, zikir ke ataupun buat buku zikir ke. Kan saya ada juga ajak patient buat buku zikir. Kita minta dia untuk bawa buku yang dia nak, yang dia selesa, yang dia suka. Kan, lepas tu kita tulis tarikh, dan juga setiap kali kita setting goal. Daripada contohnya kita buat lepas solat Zuhur tu, berapa dia kena istighfar ke, selawat ke. Kan kita tanya dia berapa yang dia rasa selesa dulu. Kita tak boleh terus okay, why not you buat 100. Kan nanti kan dia rasa pressure kan, alamak nak kena buat 100. Banyaknya mungkin dia tak biasa, dia rasa benda tu banyak kan. Jadinya kita minta dulu buat 10 ke kan. Setiap waktu solat tu selawat sebanyak 10 kali macam tu. So kita journalkan dia, maksudnya kita bukukan dia supaya benda tu boleh jadi motivasi untuk dia. Oh banyaknya aku buat ni. Dan dia akan realise yang bahawasanya dia lebih banyak masa untuk buat benda tu berbanding memikirkan benda-benda yang memberi kerisauan pada dia. Sebab bila kita risau, of course kita tak boleh tidur. Kan contoh kita nak exam kan, esok nak exam ni kan, aduh akak ni tak habis lagi bercakap ni kan. Ni risau dah ni, esok nak exam ni, tak boleh tidur pula malam ni. Kan. So kena tenang-tenang dulu malam ni. Okey, baik tu je. Okay, kalau untuk okay. Yang terakhir, boleh tak agak ceritakan pengalaman dalam mengendalikan pesakit yang ada insomnia disorder? Kalau akak pernah conduct. Okay, baik. Okay, so untuk soalan ni banyak sebenarnya. Tapi saya suka nak share yang tak boleh tidur 20 tahun tu. Kan. Okay, so yang tak boleh tidur 20 tahun ni dia Chinese yang dah berpencen lah. Okay, so apa yang terjadi pada dia adalah dia adalah bekas pesara guru tau. So dia dah biasa dengan ke aktiviti rutin yang hektik lah. Kan pergi kerja pagi, bangun pagi, dia sentiasa sebenarnya dia develop dia punya anxiety. Setiap kali nak pergi kerja je dia fikir esok sempat tak nak masak untuk husband, nanti jam kena keluar cepat, kan rutin dekat sekolah lagi apa benda semua. Malam tu dia dah keep thinking apa yang akan jadi esok. Kan, tapi dia tak sedar pada ketika itu sebenarnya benda tu telah mempengaruhi dia sebab dia rasa seronok dengan kerja dia. Kan, bila kita tanya dia, since when puan rasa puan ada rasa masalah untuk tidur? Dia kata sejak daripada dia pencen. Kan, so okey tak apalah. Kan, so bila dia kata daripada pencen tu kita tengok dia punya rutin harian dia, of course lah berbeza kan, rutin harian masa bekerja dan rutin selepas dah berpencen ni ada kat rumah, kebanyakan masa dekat rumah. Okay, so bila dapat pencen ni kat rumah dengan husband sahaja, anak-anak tak ada. So dia banyak uruskan anak lah, uruskan suami sebab suami dia tak sihat. Okay, so bila kita explore lagi, rupanya benda tu bukanlah berpunca daripada berpencen tu sahaja. Dia sebelum pada tu lagi yang saya bagi tahu tadi kan, tapi dia tak realise. Bila kita tanya dia, bila kita explore dia, baru dia sikit-sikit bagi tahu kita yang dia waktu dia punya rutin masa bekerja dulu macam mana. Pukul 10 yes dia akan tidur, tapi dia akan terjaga setiap sejam ataupun setiap 2 jam. Sebab dia akan fikir dah lambat ke nak pergi kerja, dah pukul berapa ni, kan dia sentiasa berjaga-jaga. Macam mana nak tidur tu kan. Jadinya dia dah develop benda tu. So and plus since dia berpencen ni, duduk di rumah, tak ada buat aktiviti apa-apa sangat, and then husband dia a bit strict lah. Tak bagi dia keluar, tak bagi dia jumpa kawan, tak bagi keluar lama-lama, or even datang klinik nak pergi jumpa doktor ke, buat sesi counselling ke, husband dia akan keep call.
setengah jam call kan, jenuh lah pula kan. So dia rasa sebenarnya dia tak bebas, dia rasa tak seronok dengan kehidupan dia sekarang. Dia menjadikan alasan berpencen tu sebagai penamat kebebasan dia lah kan. And then dia claim itu adalah dia punya penyebab dia dapat insomnia. Tapi sebenarnya it's not about the pencen itself lah, tapi disebabkan dia ada anxiety dan juga depression. Macam saya cakap tadi lah, orang yang ada depression dan juga anxiety ni of course dia akan ada highly chances untuk ada insomnia ataupun sleep disturbance. Kan, so apa yang kita buat dengan dia adalah kita menjadualkan semula dia punya rutin harian dia. Kan, kalau kita tanya dia lah apa yang dia minat. Kan, dia cakap dia suka berkebun, tapi since dia malam tak boleh tidur, dia rasa penat, siang hari dia rasa lesu lah, bila tak boleh tidur malam, kita akan rasa sangat dah jetik tau, terasa macam lesu, rasa macam tak larat nak buat apa-apa, malas nak fikir kan. So itulah yang dia lalui. So sebabnya siang pun ada hari dia boleh tidur, ada hari dia tak boleh tidur. Means dalam sehari tu dia tidur dalam 3 ke 4 jam, 2 ke 3 jam je macam tu. Dia macam ada body clock tau. Pukul 4 je dia akan bangun. Pukul 4 je dia akan bangun. Sebab itu adalah masa yang dia pada waktu dia bekerja dulu dia bangun. Kan. So dia tak boleh nak betulkan lagi dia punya pola tidur dia tu ataupun alam tidur dia tu lah. Jadinya apa yang kita buat adalah kita menjadualkan semula rutin tidur dia. Kan, memang benda ni ambil masa lah sebenarnya. Kalau kita tanya dia pukul berapa yang kebiasaannya puan akan tidur. Okey, dia akan tidur pukul 10. Pukul 10 ni selalu dah boleh tidur lah. Okey, fine. Lepas tu selalunya puan tidur kat mana? Dekat bilik puan ke ataupun dekat ruang tamu ke ataupun di mana? Kan? So dia cakap dia tak boleh tidur kat bilik dia. Dia rasa takut. Dia rasa macam dalam bilik dia tu bila gelap macam duduk dalam gua. Dia rasa macam ada macam dia rasa macam ada lubang yang sangat besar dekat bawah katil dia. So dia sentiasa rasa takut dalam bilik dia tahu. So dia tak boleh tidur. So apa yang dia buat adalah dia akan tidur di ruang tamu dengan TV yang terbuka. Sebab tu maksudnya bila dia cakap macam tu, means dia tak sensitif dengan bunyi lah. Kan, sebab dia boleh tidur dalam keadaan dengan lampu terang menderang, dengan bunyi-bunyi TV tu kan. So tak ada masalah. Tak apalah. Dia as long as benda tu tidak menjadi masalah untuk dia, then okey. Kan ada orang dia tak boleh bunyi. So kita advise dia untuk kedapkan bilik dia ke ataupun elakkan handphone letak jauh ke supaya tak ada vibration ke ataupun any bunyi-bunyi daripada handphone dia kan. Macam tu. Tapi yang puan ni dia boleh. Okey, so apa lagi yang dia buat? Dia akan terjaga pada pukul 4 lah macam tu kan. So apa yang kita akan buat adalah once dah bangun pukul 4 tu, dia punya rutin harian dia, saya menjadualkan dia seawal 4 pagi tu. Kan, so pukul 4 pagi tu kita buat, okey, dia dah bangun, dia dah terjaga. Okey, dia boleh pilih any aktiviti yang ada dalam rumah tu untuk dia buat. Kan, contohnya dia rasa dia nak menyapu rumah, dia nak sapu sampah, buatlah. Dia rasa dia nak kemas dapur dia rasa dia nak masak, dia buat je. Okey, lepas tu dia kena allocate masa untuk dia berehat juga. Contohlah dia mengemas rumah tu mungkin sejam sampai pukul 5 kan. So pukul 5 sampai pukul 5.30 tu adalah masa untuk dia rehat. So 5.30 tu dia akan start pula dengan dia nak buat breakfast ke, kan dia dah start mandi ke, macam tu kita jadualkan dia. And then kita top up dengan aktiviti yang dia minat. Contoh dia minat berkebun. Kan dia kata dia ada tanah dekat kawasan tepi-tepi rumah dia tu, tapi disebabkan dia rasa penat dan lesu dia tak nak buat. Kan. So kita advise dia untuk tanamlah bunga ke apa-apa ke kan yang kecil-kecil dulu, dalam pot yang kecil-kecil tu. Kan. So sekarang dah jadi garden dah dia punya tepi rumah dia. Okay. Sebabnya dia nampak benda tu boleh bagi kesan yang positif kat diri dia. Dia rasa dia boleh bercakap. Dia sebabnya husband dia sakit kan, jadi dia tak ada siapa nak bercakap dengan dia kat rumah. Tak ada siapa yang boleh nak mendengar lah apa yang dia nak cakap kan. Dia telan seorang-seorang je, dia penat jaga husband dia telan seorang-seorang je. So bila dia ada pokok-pokok dia ni, dia rasa macam sangat happy, sangat adalah aktiviti yang dia boleh buat yang dia nampak hasil. Kan bila dia tanam pokok apa semua, pokok dia naik cantik, dia nampak hasil benda tu kan. So kita untuk membuang sedikit rasa takut dia dalam rumah dia kan. Tadi kan dia kata dalam bilik dia rasa macam ada lubang lah bawah katil dia rasa
bilik gelap dia menakutkan. So kita advise dia untuk pasang aromaterapi tu satu, untuk dia bagi highly sensation dekat dia punya bau-bau hidung dia ni. Lepas tu kita minta advice dia untuk pokok-pokok mana yang dia suka, yang lampot yang kecil-kecil tu letak je dalam rumah dia dekat dia punya kabinet TV. So that bila dia nampak tu dia rasa seronok, dia senyum, and then dia boleh bagi relax dekat minda dia. Walaupun dia tak adalah boleh tidur yang cantik sangat kan, maksudnya dia tak adalah boleh dapat tidur 5 ke 6 jam tu, tapi at least daripada sebelum ni dia boleh tidur sejam ke 2 jam saja, at least sekarang dia boleh tidur 4 jam. Macam tu kan. So macam saya cakap lah, dia punya progress tu memang sangat lama. Kita memang kena sangatlah bersabar dengan dia. Kan, so ubat pun dia makan juga. Dia sampai satu tahap dia makan ubat, tak ada kesan dah ubat tu dengan dia. Kan, sampai dia rasa dia macam penat dah, tak boleh tidur juga. Kan, so at least kalau dia dah makan ubat, still macam tu juga. So kita kena go dengan terapi. Itulah salah satu benda yang kita boleh cuba bantu dia lah. So itu pengalaman saya. Chinese susah aku nak cakap dengan dia, geram je kadang-kadang. Tapi itulah kita kan, geram-geram pun kita kena senyum juga jumpa dia kan. Sabar je lah kan. Macam tu lah sedikit pengalaman saya. Terima kasih Puan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah banyak baru yang kami dapat. Terima kasih atas perkongsian yang Cik Haniza berikan. Okay, sebelum kita akhiri interview, boleh kita nak angkat gambar sikit? Boleh. Nanti Lagi seorang. Ada. Fatin hilang. Fatin nak Jiha. nanti Jiha. Ni pukul berapa nak tidur ni? Exam lagi. Exam pagi esok. susah. Sini. Sekejap tunggu Najib. Bilang. Ni aku sikit. Anyway. Ya. Mana dua ni? Tak dapat. Sekejap dia. Hilang dah. Lain tiba hilang. Mana dua orang? Ni Atin, mana? Sekejap je, sabar je sekejap. Tengah nak hentikan record. Oh, okey.